Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rakan-rakan FB yang dihormati dan dikasihi sekalian, khususnya rakan-rakan Persatuan Bekas Pelajar Sekolah Menengah Agama Persekutuan Labu dan juga Semawib, gabungan pelajar yang nama timang-timangannya Ikmal. Saya ucap terima kasih kerana memulakan inisiatif atau memberikan idea untuk kita laksanakan tazkirah Ramadan ini, dan saya menjadi pentazkirah yang pertama untuk program tazkirah Ramadan anjuran Ikmal ini. Saya terima jemputan ini kerana hari ini adalah merupakan hari lahir saya yang ke-54. Kata orang Perak udah tua. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana masih lagi diberikan peluang dan kesempatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kesihatan yang baik, umur yang panjang. InsyaAllah pada hari Jumaat nanti kita akan bersama-sama berpuasa pada bulan Ramadan tahun ini. Memandangkan Ramadan adalah merupakan satu bulan yang agung dalam Islam, dan kita berada dalam bulan Ramadan ini adalah merupakan suatu nikmat dan rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita bersyukur sebab ramai kawan-kawan kita, jiran-jiran kita, sahabat handai kita yang pada tahun-tahun yang sebelumnya bersama-sama dengan kita berpuasa berhari raya, tapi pada tahun ini mereka tidak bersama-sama lagi dengan kita kerana mereka telah menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kesempatan yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada kita berada di bulan Ramadan pada kali ini, mestilah kita manfaatkan sepenuhnya. Yang Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan dalam sebuah hadis qudsi, disebutkan kullu amal ibni adam lahu illa saum fa innahu li wa ana ajzi bih. Semua amalan anak Adam itu untuk dirinya, kecuali puasa. Fa innahu li, kata Allah Subhanahu Wa Taala, kerana puasa itu untuk aku, kata Allah Subhanahu Wa Taala, wa ana ajzi bih, dan akulah yang akan memberikan ganjaran dan pembalasan terhadap puasa yang kita laksanakan. Sebab puasa ini adalah ukuran keimanan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sejauh mana keimanan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, yang boleh saja kita makan dan minum di sepanjang bulan puasa, tapi oleh kerana keimanan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala yang mantap, yang teguh, maka kita menjaga puasa kita itu untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, puasa tahun ini sangat unik apabila kita di Malaysia khususnya berada dalam musim PKP, Perintah Kawalan Pergerakan. Ada pula kawan yang kata PKP itu puasa kena penuh. Tapi pada kita puasa kena penuh itu bukan saja bilangannya penuh, tapi biar kualiti puasanya itu juga penuh bermakna, memenuhi syarat-syarat puasa. Kalau boleh sampai kepada puasa khususul khusus yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Ghazali, puasa yang terbaik. Bukan saja puasa kita daripada makan dan minum, tapi juga puasa hati kita berpuasa, mata kita berpuasa, lidah kita berpuasa. Kita mesti berazam bahawa puasa kita ini adalah puasa yang terbaik yang pernah kita lakukan. Dan ingat apa yang disebutkan oleh Nabi SAW, kam min sa'imin laisa min siyamihi illa al-ju' wal atash. Berapa ramai orang-orang yang berpuasa
tapi dia tak dapat apa-apa daripada puasanya. Illal ju' wal atash, kecuali lapar dan dahaga semata-mata. Jadi kita tak nak puasa kita macam itu. Kita nak puasa kita puasa yang punya kualiti, yang PKP puasa kena penuh tadi, biar kualitinya 100%. Dan dari segi ambil positif side-nya, aspek positifnya kita puasa zaman PKP ni ialah peraturan kawalan pergerakan, perintah kawalan pergerakan ini ada bagusnya. Kalau tidak, biasanya setiap petang kita akan beramai-ramai, berpusu-pusu pergi ke bazar Ramadan. Tak cukup jari yang 10 ni kita bawa makanan. Macam-macam kita nak beli. Air macam-macam color kita teringin. Tapi musim PKP ni alhamdulillah kita buka puasa di rumah masing-masing. Kita buka puasa, iftar dengan penuh sederhana. Itu yang terbaik. Jadi kita manfaatkan masa sebelum iftar itu, kita berkumpul beramai-ramai dengan keluarga masing-masing, bertadarus Al-Quran. Ini pengisian-pengisian yang baik sepanjang kita berpuasa pada kali ini. Banyakkan kita berdoa. Yang Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah sebutkan, salasatun la yuraddu da'watuhum. 3 keadaan di mana doa itu tidak ditolak. As-saimu hatta yaftiru, orang-orang yang berpuasa sehinggalah dia berbuka. Jadi orang yang berpuasa ni kita kena banyakkan berdoa. Kemudian wal imamul adil, pemimpin yang adil. Wal mazlum, orang yang dizalimi, doanya juga tidak ada hijab di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi bulan puasa ini ada suatu peluang dan kesempatan untuk kita memperbanyakkan amal-amalan yang baik sebagai bekal kita untuk bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, disebutkan bahawa syahrul Ramadan ini sayyidus syuhur, penghulu segala bulan. Dan kalau manusia tahu kelebihan beramal dalam bulan Ramadan ini, mereka akan sentiasa mengharapkan dan berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar semua bulan ini menjadi bulan Ramadan. Jadi disebutkan bahawa Ramadan ini yang pertamanya syahrus siyam, bulan untuk kita berpuasa. Diwajibkan kita untuk berpuasa seperti mana ayat Allah Subhanahu Wa Taala, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan kepada kamu berpuasa sebagaimana orang-orang yang terdahulu daripada kita. Dengan tujuan, dengan suatu matlamat, dengan suatu objektif bahawa supaya kita ini lebih bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita puasa betul-betul, niatnya kerana Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah kita akan memperolehi pelbagai ganjaran dan kelebihan yang Allah Subhanahu Wa Taala janjikan seperti mana dalam hadis qudsi tadi. Banyak lagi hadis-hadis yang lain yang baginda menyebutkan lis-saimi farhatan. Orang-orang yang berpuasa itu akan mendapat 2 kegembiraan. Farhatun 'indal iftar. Kegembiraan yang pertama ketika dia berbuka. Kalau di hujung berpuasa dia boleh berhari raya. Dan kegembiraan yang paling hebat ialah farhatun 'inda liqa'i rabbih. Kegembiraan ketika mana dia bertemu dengan Tuhannya, menerima ganjaran yang baik daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, boleh masuk dalam pintu khusus yang disebutkan sebagai Babur Rayyan itu. Babur Rayyan itu hanya di pintu yang dibuka, diberikan keistimewaan kepada orang-orang yang berpuasa kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Sedang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, jadi kita lihat bahawa Ramadan itu syahrul siyam, kemudian dia adalah syahrul qiyam. Syahrul qiyam, di mana bulan itu disunatkan kepada kita untuk sembahyang tarawih. Ada yang kata pula musim PKP ni dia hanya jadi makmum saja biasanya, musim hari biasa. Kali ini dia kena jadi imam.
tak hafal surah banyak pun, qul huwallah aja dia hafal, tak apalah. Abang-abang, bapak-bapak, imamkan sembahyang di rumah. Sembahyang tarawih ini, walaupun selepas baca Fatihah itu baca qul huwallah saja. Jangan kita perlekehkan qul huwallah itu. Qul huwallah itu sulusul Quran. Satu qul huwallah itu 1/3 daripada Quran. Jadi tak apalah, baca qul huwallah pun tak apa, setiap rakaat, kalau tak hafal surah-surah yang lain, kan. Tapi takkanlah kita hafal qul huwallah saja, kan. Jadi ada pula kata kalau tak baca selawat panjang-panjang macam Bilal baca di masjid tu tak apa ke Ustaz? Tak apa, kan. Selawat disunatkan sahaja, kan. Selawat yang wajib adalah selawat kita masa sembahyang saja, kan. Jadi sembahyang sunat tarawih itu sama seperti sembahyang-sembahyang biasa, syahrul qiyam, yang tidak ada sembahyang tarawih ini kecuali pada bulan Ramadan, kan. Jadi kita manfaatkan. Kemudian ibu-ibu, ayah-ayah yang bangun pukul 4:30 pagi untuk menyediakan sahur tadi. Ada yang bangun pukul 4 pagi lagi dah, kan. Lepas itu jangan tidur, kan. Manfaatkan waktu di bulan Ramadan, khususnya waktu pagi ini, untuk kita teruskan qiyam kita, berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kan. Mencari suatu malam yang disebutkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebagai malam khairum min alfi syahr, malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. 1000 bulan itu berapa tahun tuan-tuan dan puan? Lebih kurang 83 tahun 3 bulan, kan. Lebih kurang 83 tahun. Panjang waktu pahala yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yang kadang-kadang usia kita pun tak sampai daripada waktu berkenaan ataupun tempoh berkenaan. Jadi kita gunakan syahrul qiyam ini untuk memperbanyakkan, menghampirkan diri kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Banyakkan berdoa. Allahumma innaka afun karimun tuhibbul afwa fa'fu anna. Ini doa yang maksur yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Ramadan juga dianggap sebagai, dipanggil syahrul Quran. Bulan diturunkan Al-Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Jadi kita musim PKP ni panggil anak-anak tadarus Al-Quran. Betulkan bacaan-bacaan Al-Quran kita, kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam pun Jibril datang pada tiap-tiap tahun. Dalam hadis tersebut, anna Jibril kana ya'ridu 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam Al-Quran kullu amin marrah. Jibril datang mendengar Nabi SAW membaca Al-Quran setiap tahun sekali. Bila? Pada bulan Ramadan, kan. Fa'arada alaihi marratain fil amil ladzi qubid. Pada tahun Nabi wafat, Nabi baca bersama-sama dengan Jibril Al-Quran itu sebanyak 2 kali. Jadi tadarus Al-Quran sebanyak-banyak mungkin, dan kita dalam masa yang sama mentadabburkan, mengkaji, memahami makna-makna Al-Quran Karim, menjadi kitab suci yang diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebagai syifa'u wa rahmah, sebagai penawar rahmat kepada umat Islam ini. Inilah masa dan peluangnya untuk kita membaca, mentadabbur Al-Quran, sebab Ramadan ini adalah merupakan syahrul Quran. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, jadi kita lihat macam-macam kadang-kadang stand atau mauqif umat manusia ini apabila datangnya Ramadan. Kita mengharapkan kita ini golongan yang pertama, golongan yang bersungguh-sungguh apabila datangnya bulan Ramadan untuk menunaikan ibadah, kan. Ada golongan yang kedua, golongan yang merasakan Ramadan datang suatu bebanan kepada dia, terpaksa puasa. Dia anggap Ramadan itu bebanan kepada dia, susah dia nak bergerak, kan? Susah dia nak makan, dia nak minum. Ada kumpulan yang ketiga yang menganggap Ramadan ini datang sebagai sesuatu yang biasa sahaja, kan? Datang seperti mana bulan-bulan biasa yang tidak ada apa-apa keistimewaan pada dia, yang padanya dia
Ramadan itu, berpuasa itu hanyalah ritual, amalan-amalan ibadat yang biasa, yang ditunaikan tiap-tiap tahun. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan keberkatan kepada kita semua. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar memberikan kita kesihatan yang berpanjangan, keimanan kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk kita terus melaksanakan ibadah puasa ini dengan sebaik-baiknya, dan kita mengharapkan keredaan Allah Subhanahu Wa Taala daripada puasa yang kita tunaikan ini. Kita banyakkan berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, seperti mana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajar, dan juga doa-doa maksur yang diajar oleh para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahawa kita berdoa agar Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kita peluang untuk bertemu dengan Ramadan ini. Allahumma sallimna li Ramadan wa sallim Ramadan lana wa tasallamhu minna mutaqabbala. Ya Allah, sejahterakanlah kami sehingga datangnya Ramadan. Sejahterakanlah kami ya Allah Ramadan bagi kami, dan terimalah dari kami ibadah sepanjang bulan Ramadan ini. Saya ucapkan terima kasih sekali lagi kepada tuan-tuan dan puan-puan. Terima kasih kepada Ikmal yang memulakan inisiatif Tazkirah Ramadan ini. Mudah-mudahan Allah memberkati kehidupan kita di dunia dan akhirat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.